Orang je lah. Orang je yang kena. Cicit. Jalan. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين Rabbi syuhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Nazir Masjid Kota Damansara, yang saya muliakan dan juga ahli jawatan kuasa, yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni tuan-tuan, ini malam pertama saya datang di sini ni, tak pernah datang lagi. Jadi alhamdulillah, walaupun mungkin ada sedikit cabaran untuk sampai kat sini, masuk salah simpang. Terlajak kena U-turn 2-3 kali. Sebab tak biasa tuan-tuan, malam-malam pula tu saya pun ada rabun malam tu ada sikit. Jadi ada cabaran tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, Allah Taala rezekikan juga pada malam ni kita bertemu. Mana saya tak sesat sampai ke tempat lain. Sampai di sini depan tuan-tuan. Di malam ni insya-Allah sudi saya mengambil ruang masa yang ringkas pada sela masa di antara maghrib dan isyak ni untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ni, untuk sama-sama kita melihat satu kupasan daripada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang hebat, iaitu Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bincangkan ataupun kita akan lihat permulaan kepada kupasan kitab At-Tadhkirah bi ahwadil mauta wa umurul akhirah. Ni nama kitab ni. Kitab ni maksud dia apa dia tuan-tuan? Iaitu peringatan tentang hal ehwal kematian dan urusan hari kiamat. Ini nama tajuk kitab ni. Jadi kenapa kita pilih kitab ni tuan-tuan? Kerana Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi ni ulama yang hebat, tu satu perkara.
Yang kedua, kerana kitab ni menjadi rujukan para alim ulama kita selepas daripada tu. Mana nak bincang tentang hal ehwal kematian, antara kitab yang dirujuk adalah kitab ni tuan-tuan. Dalam fatwa pun, kalau tuan-tuan lihat, antara fatwa luar negara pun akan merujuk kitab ni sebagai rujukan untuk melihat pandangan-pandangan berkenaan dengan kematian, berkenaan dengan hari kiamat, berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Apakah skop perbincangan buku ni tuan-tuan? Ada 3 perkara yang utama. Yang pertama, dia akan membahaskan tentang kematian. Sebelum mati, ketika mati, apa cerita alam kubur, semua akan diceritakan. Dan seterusnya Imam Al-Qurtubi cerita tentang hari kiamat. Imam Al-Qurtubi cerita tentang hari kiamat, hari kebangkitan, nama kiamat dan sebagainya, syurga neraka. Dan di hujung kitab ini barulah diceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Jadi ini flow timeline perbincangan kitab ni tuan-tuan. Jadi saya nak tanya soalan kepada tuan-tuan pada malam ni supaya saya tak bercakap seorang. Baik, Imam Al-Qurtubi dia susun kitab ni daripada bincang tentang mati, kemudian hari kiamat, baru tanda-tanda kiamat. Kalau kita berfikir dengan logik akal kita, adakah dari sudut fasa masa ni betul ataupun tidak? Tak betul. Sebab lepas mati, sebelum berlaku kiamat, sepatutnya berlaku tanda-tanda kiamat dulu, baru berlaku kiamat. Akan tetapi Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, dia bawa kitab ni tuan-tuan, dia cerita tentang mati, cerita tentang kiamat, di hujung kitab baru cerita tentang tanda-tanda kiamat. Jadi kita sebagai orang awam, atau maksud saya tuan-tuan, di antara perkara yang penting yang sepatutnya ada, satu akhlak. Satu akhlak ni yang hari ini saya rasa dah menghakis di dalam diri kita, iaitu sikap bersangka baik dan bersikap berakhlak dengan alim ulama kita, bersangka baik dengan apa yang mereka buat. Kadang-kadang mungkin kita rasa macam salah ni dia buat ni, kita kritik dia. Dan sekarang ni zaman kritik, semua benda nak kritik. Benda salah kritik, walaupun kadang-kadang kita tak faham pun kritik juga. Ini antara sikap yang saya rasa berbahaya, yang akhirnya menghakis satu sikap yang amat baik yang ada sepatutnya kepada umat Islam, iaitu bersangka baik, lebih-lebih lagi kepada alim ulama kita. Jadi bila mana kita bersangka baik tuan-tuan, barulah Allah Ta'ala akan buka pintu ilmu ni luas. Baru Allah buka pintu ilmu ni luas. Kenapa akhirnya Imam Al-Qurtubi susun macam ni? Dan setakat penemuan saya, wallahu ta'ala alam, wallahu ta'ala alam, setakat yang saya dapat jawapannya adalah kerana Imam Al-Qurtubi ingin menunjukkan inilah kepentingan yang sepatutnya dilihat oleh semua manusia. Kerana semua manusia akan mati dan semua manusia akan bertemu dengan hari kiamat. Namun tidak semua akan bertemu dengan tanda-tanda kiamat. Betul tak? Hari ni ustaz-ustaz kita Masya Allah banyak cerita tentang tanda kiamat, tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, tentang macam-macam tanda-tanda kiamat besar maupun kecil. Tanda-tanda kiamat ni kita confirm ke akan jumpa tuan-tuan? Adakah kita yakin kita akan berjumpa dengan Imam Mahdi? Adakah kita yakin bahawa kita akan berjumpa dengan Dajjal? Tak ada siapa boleh jamin. Bahkan boleh jadi yang akan jumpa kita terlebih dahulu adalah kematian dan hari kiamat. Maknanya tuan-tuan, Imam Al-Qurtubi menyusun kitab ini bukan dari sudut garis masa, akan tetapi menyusun kitab ini berdasarkan inilah kepentingan yang sepatutnya dilihat oleh manusia. Maknanya tuan-tuan, kita bincang macam-macam, mana pun tanda kiamat, lumat kita bincang. Kalaulah persiapan kita untuk menghadapi saat kematian tidak sebaik seperti mana kita bincangkan tentang tanda kiamat, tak berguna. Kerana hakikatnya yang lagi penting adalah, iaitu kita akan berhadapan dengan kematian dan kita akan berhadapan dengan hari kiamat. Semua orang akan hadapi. Jadi ini perkara yang perlu diberi perhatian oleh kita semua. Daripada apa yang kita boleh ambil faedah daripada hasil susunan bagaimana Imam Al-Qurtubi menyusun tiga topik yang utama ni tuan-tuan. Malam ni kita akan bincang tentang satu persoalan yang besar.
Satu persoalan yang perlu dijawab oleh kita, iaitu tentang mati. Di manakah kedudukan mati di sisi Islam? Maknanya kita bincang tentang mati ni perbincangan agama ni. Mati ni perbincangan agama. Di manakah kedudukan mati di sisi Islam? Okey, sebelum kita nak jawab tentang masalah ni tuan-tuan, tuan-tuan masih ingat hadis ketika mana Nabi SAW dan para sahabat bertemu dengan seorang laki-laki yang tak tahu siapa, tapi Nabi tahu. Wajahnya pakaiannya cantik, rambutnya kemas, datang berjumpa dengan Nabi SAW, melagakan lututnya dengan lutut Nabi, bertanyakan kepada Nabi tentang 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Ini adalah merupakan 3 tonggak utama agama. Ini adalah merupakan 3 tonggak utama. Baik. Dalam ketiga-tiga tonggak utama ni tuan-tuan, mudah tuan-tuan nak jawab soalan yang saya kemukakan kepada tuan-tuan. Bila mana Nabi ditanyakan tentang Islam, apakah itu Islam? Mudah kalau tuan-tuan nak faham tonggak utama hari ini yang kita duk belajar fiqh tuan-tuan, hukum hakam, yang disebutkan oleh Tok Guru pondok kita sebagai syariat zahir. Itu adalah merupakan Islam yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Itu tonggak yang utama, yang pertama. Tonggak yang kedua adalah iman. Iman, iaitu apa dia? Percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, semua ni tuan-tuan. Rukun iman yang 6 ini kita terjemahkan sebagai akidah. Penting. Tonggak yang kedua. Tonggak yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ni kita mudah terjemah sebagai akhlak, yang berkaitan dengan hati dan akhlak. Baik. Bila kita bincang tentang masalah kematian ni tuan-tuan, dia berada di mana? Di antara ketiga-tiga tonggak ni dia berada di mana? Adakah dia berada pada hukum hakam, ataupun dia berada pada akidah, ataupun dia berada pada akhlak tuan-tuan? Kenapa kita nak bincang perkara ni tuan-tuan? Kerana supaya kita meletakkan isu ini pada tempat yang sepatutnya. Kadang-kadang orang bincang tentang mati ni tak tahu. Ada saya setengah tempat, saya datang ceramah kitab yang sama. Dia kata malam ni ustaz akan mengajar kitab At-Tadhkirah, yang mana akan membincangkan tentang berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan akhlak. Jadi ini saya nak tanya pada tuan-tuan lah. Adakah betul kenyataan yang dikeluarkan oleh masjid yang saya sebutkan kepada tuan-tuan tadi? Jadi jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, kedudukan mati adalah berada pada isu akidah. Akidah penting tak penting tuan-tuan? Penting. Akidah penting tak penting? Penting. Baik. Saya bawa kepada tuan-tuan 3 hujah. Banyak lagi kita boleh sebut, tapi 3 hujah. Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, al-mautu laysa bi'adami mahdin wala fana'in sarf. Apa itu mati tuan-tuan? Mati adalah bila mana kita mati bukanlah bermaksud kita dah tak ada apa lepas daripada tu. Maknanya bila mana mati bukanlah bermaksud bila mana habisnya kita hidup atas dunia tak ada apa dah. Ada cerita dah. Betul tak? Ada cerita dah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada sebahagian daripada kepercayaan yang wujud pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, yang percaya bahawa ni manusia masih wujud sampai hari ini, yang percaya bahawa selepas daripada mati habis cerita. Dia tak percaya adanya alam kubur, tak percaya adanya Tuhan, tak percaya adanya hari kebangkitan. Ini akidah tak akidah tuan-tuan? Akidah. Orang yang percaya bahawa lepas daripada mati tak ada apa dah, akidahnya bermasalah. Akidahnya bermasalah. Dan hari ini kalau tuan-tuan lihat, apakah kepercayaan yang percaya tentang perkara ni tuan-tuan? Etis. Fahaman etis pada hari ini percaya bahawa lepas daripada mati tak ada apa dah. Habis cerita. Pak saudara dia meninggal, habis cerita dah. Lepas ni aku meninggal, habis cerita aku. Orang lain pula hidup. Lepas tu tak ada apa dah, habis. Kosong. Ini kepercayaan yang akidah yang salah. Baik.
Kemudian kata Imam Al-Qurtubi lagi, ini contoh yang kedua, wa innama huwa inqita'u ta'alluqi ruhi bil badan wa mufaraqatuhu wa tabaddul halin wa intiqalun min darin ila dar. Panjang sikitlah. Kata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, mati hanyalah proses sahaja. Proses cabut nyawa. Adapun selepas daripada itu dipanggil selepas kematian. Faham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak tahu mati ni apa, tuan-tuan tengok orang tengah bertarung ketika mana nazak, itu mati. Berpisahnya ruhnya daripada jasad dan berpindah kepada alam yang lain. Itulah mati. Itu je mati. Tak lebih daripada itu. Adapun selepas daripada itu dipanggil apa yang berlaku selepas mati. Mati itu sendiri adalah proses cabut nyawa. Baik. Contoh yang kedua ataupun bukti yang kedua bahawa akidah isu mati ini adalah merupakan sebahagian daripada isu akidah adalah iaitu ada juga sebahagian daripada manusia yang percaya bahawa selepas daripada mati ada cerita, tapi cerita dia tak sama dengan kita. Ya, berpindah, roh ni keluar daripada jasad, akan tetapi tidak berpindah kepada alam yang lain. Dia masuk tubuh badan binatang, masuk tubuh badan orang lain. Dan ini juga adalah merupakan kepercayaan yang bercanggah dengan agama. Jadi kalau ada mereka yang percaya bahawa mati ni macam tu, akidahnya salah. Akidahnya salah. Baik, contoh yang ketiga, contoh yang paling dekat dengan kita, yang paling hampir, dan sebab itulah kita selalu diperingatkan tentang mati. Dan Nabi SAW banyak mengingatkan kepada, disebutkan dalam satu hadis, menyuruh kepada kita untuk banyak mengingati mati. Bahkan bukan Nabi sebut je, Nabi sendiri banyak ingat kepada mati, sehingga Nabi mencucurkan air matanya mengenangkan kematian. Ini Nabi SAW. Contoh yang ketiga tuan-tuan, ataupun bukti yang ketiga bahawa mati ini sebahagian daripada isu akidah, ataupun mudah tuan-tuan faham sebagai kepercayaan, berdasarkan kepada satu hadis yang saya nak bawa contoh kepada tuan-tuan, iaitu Nabi SAW ada menyebutkan dalam satu hadis, Nabi mengatakan bahawa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang percaya, akidah ni, percaya ni akidah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerhatikannya, mengambil tahu segala apa perkataan yang dia sebut, dan dia percaya bahawa adanya hari kiamat. Dia yakin, akidah ni yakin adanya hari kiamat, di mana di sanalah akan dibalas segala apa yang dia sebut. Maka kata Nabi SAW, faliyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia senyap, hendaklah dia berkata perkataan yang baik ataupun senyap. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, betapa ramai hari ini tuan-tuan mudah melontarkan kata-kata tanpa memikirkan kesannya. Cuba tuan-tuan tanya kepada dia, dia percaya tak pada Allah dan percaya tak pada hari kiamat? Percaya. Tapi mengapa tindakannya tidak sama dengan apa yang dia percaya? Kerana kepercayaannya hanyalah semata-mata di mulut, bukan di hati. Kepercayaannya tak berapa kuat. Dan inilah yang kita nak tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bila mana kita tahu bahawa mati ini sebahagian daripada isu akidah, kita nak kuatkan kembali akidah kita supaya kita yakin bahawa hidup dekat atas dunia sementara, yang lebih kekal adalah apa yang berlaku selepas mati. Jadi ini kepercayaan tentang isu akidah. Ada orang tuan-tuan offer pada kita, contohlah kan, ada orang offer pada kita untuk meletakkan duit simpanan kita di satu pelaburan, dan orang yang datang kepada kita ni, kita tak percaya dia siapa, kita tak tahu, datang-datang jumpa kita ni, letaklah 20,000 dekat sini, lepas tahun dapat keuntungan 20%, contohlah kan. Jadi kita tak kenal siapa, kita tak akan percaya dengan apa yang dia cakap. Dan hasil daripada tidak percayanya kita kepada orang tersebut, kita tidak bertindak. Tapi bila mana datang pula kawan kita ni yang pandai bab kewangan, kita nampak pun dia kaya raya, pandai bab-bab duit ni, datang jumpa kita, mat ni melabur ni dekat tempat ni, untung dia 20% dalam tempoh setahun. Tapi apa yang kita buat? Kita percaya
dan kita bertindak meletakkan duit simpanan kita tadi untuk dilaburkan. Nampak tuan-tuan, saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan, yang mana sepatutnya bila mana kita berpegang dengan satu pegangan, kita yakin dengan satu keyakinan, ia akan melahirkan tindakan. Dan kalaulah kita benar mempercayai bahawa apa yang berlaku selepas mati itu lagi penting daripada sekarang, maka tindakannya kita lakukan pada hari ini berbeza dengan orang yang tak percaya tentang perkara tersebut. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita membincangkan tentang isu mati dan acap kali diingatkan kerana ia adalah merupakan sebahagian daripada isu akidah. Saya lupa nak bagi tahu tuan-tuan jawapan dia tadi, minta maaf. Benar, memang isu mati ini sebahagian daripada isu akidah, akan tetapi di mana? Kalau tuan-tuan lihat dalam akidah yang saya sebutkan kepada tuan-tuan, iaitu rukun iman yang 6, ada percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab. Jadi di manakah 6 rukun ini mati berada? Iaitu dia berada pada rukun iman yang disebutkan sebagai al-imanu bil yaumil akhir, percaya kepada hari kiamat. Jadi manusia tidak akan bertemu dengan hari kiamat melainkan kena mati dulu. Tak ada orang tuan-tuan atas dunia dia, walaupun dia ada tiket VIP, VVIP sekalipun, dia tidak akan dapat bertemu dengan hari kiamat melainkan kena berhadapan dengan kematian terlebih dahulu. Jadi itu kedudukan mati di sisi Islam. Apa dia? Minta maaf. Dekat malaikat. Dekat malaikat pun boleh jugalah. Cuma dia masuk sikit. Tapi pada asalnya dia berada pada percaya kepada hari kiamat. Baik. Di dalam Al-Quran, Allah mengulangi perkataan mati ini berapa kali tuan-tuan? Berapa kali perkataan mati diulang di dalam Al-Quran? 165 kali. 165 kali. Banyak tuan-tuan. Dan di antara ayat yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan pada malam ini, Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar, ayat ke-42, yang mana kita nak sama-sama ambil faedah dan tadabbur ayat ini tuan-tuan, iaitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang mematikan mereka ketika mana mati. Kita nampak ada orang mati, itu Allah lah yang mengizinkan berlakunya kematian kepada orang tersebut. Allah lah yang mematikan hakikatnya. Walaupun malaikat maut cabut nyawa, akan tetapi malaikat maut ni adalah asbab. Allah jadikan adanya asbab kematian seseorang, malaikat maut yang cabut. Tapi hakikatnya Allah lah yang mematikan seseorang. Wallati lam tamut fi manamiha, kata Allah. Dan juga Allah lah yang tidak mematikan orang yang sedang tidur. Allah lah yang juga tidak mematikan orang ketika mana tidur. Dan Allah sebut lagi, fayumsikul lati qada alaihi al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ada orang yang tidur tuan-tuan dan puan-puan, mudah tuan-tuan nak faham. Ada orang yang tidur, Allah sekat rohnya kembali kepada tubuh badan, lalu dia mati dalam tidur. Dan ada sebahagian daripada manusia yang Allah izinkan roh kembali kepada tubuh badan, lalu dia mampu untuk bangun pada keesokan harinya. Jadi daripada ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, ulama mengatakan bahawa mati ini terbahagi kepada dua. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, betul ke ulama mati ni ada dua? Ke mati ni sekali je? Mati ni ada dua. Kata ulama, yang pertama al-wafatul kubra, mati yang besar, iaitu mati yang tuan-tuan nampak orang dah tak bernyawa. Itu mati yang pertama. Mati yang kedua disebutkan sebagai al-wafatus sugra, mati kecil. Mati kecil ni bila? Bila mana kita tidur. Bila mana kita tidur, itu sebahagian daripada mati. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, benda ni tak pelik. Kalau tuan-tuan tengok dalam doa tuan-tuan nak tidur, apa yang tuan-tuan baca? Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Aku hidup tadi lah, aku mati bila? Ni nak dekat ni, paling hampir ni, nak tidur.
Dan benda ni juga disokong dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, iaitu antara doa yang sedikit panjang. Nabi pernah berdoa dengan doa yang panjang, doa tidur yang sedikit panjang. Nabi sebut, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Kata Nabi SAW, dengan namamu ya Allah, aku meletakkan tubuh badan aku. Wa bika arfa'uhu, dan dengan namamu juga ya Allah, aku mengangkat tubuh badan ini pada keesokan harinya. In amsakta nafsi farhamha, sekiranya wahai Allah, aku tidur ni engkau nak tarik nyawa aku, sekat roh daripada dikembalikan kepada tubuh badan, farhamha ya Allah, maka tolonglah kasihani aku wahai Allah. Wa in arsaltaha, dan sekiranya wahai Allah engkau mengizinkan roh dikembalikan kepada tubuh badan aku, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadikas salihin, jagalah aku seperti mana engkau menjaga orang yang salih, yang mampu banyak melakukan ketaatan, yang mampu meninggalkan maksiat. Jadi ini doa Nabi ketika mana nak tidur. Nabi seolah-olah mengakui bahawa bila mana kita nak tidur, kita akan berhadapan dengan kematian. Dan orang Melayu kita hari ini tuan-tuan mengatakan bahawa orang yang bila mana kita kejut dia banyak kali, tak sedar-sedar tidur mati. Betul tak? Tidur mati tak sedar apa dah. Tepuk orang kata bunyi bising pun tak sedar apa dah, tidur mati tuan-tuan. Memang sungguh tuan-tuan, mati ini, tidur ini adalah merupakan sebahagian daripada mati. Sebab itu orang yang menyedari hakikat ini, yang tahu bahawa mati tak tahu bila, boleh jadi bila mana dia melelapkan mata malam ni tuan-tuan, esok belum tentu bangun, dia akan berusaha sedaya upaya melakukan taubat sebelum tidur, menangis dan istighfar banyak kali tuan-tuan, menyesali atas apa yang dilakukan pada hari tersebut. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang sepatutnya bila mana kita belajar malam ni tuan-tuan, bila mana tuan-tuan nak tidur malam ni, tuan-tuan bayangkan macam tu. Tuan-tuan akan berhadapan dengan tidur yang mana itu adalah merupakan mati tuan-tuan, yang mana esok adalah merupakan satu peluang sahaja kalau Allah bagi. Kalau Allah matikan, mati. Boleh jadi kita buka mata, kita sudah berada pada alam yang berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu berkenaan dengan mati. Banyak lagi kita boleh bincang, cuma saya rasa cukup sahaja apa yang kita boleh bincang tentang masalah mati ni, itu saja insya-Allah. Baik. Kemudian kita nak bincang tentang persoalan yang pertama yang dibangkitkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam bab yang pertama, iaitu tentang hukum meminta mati. Ni sebelum kita nak bincang tentang mati ni, apakah hukum kita berdoa ataupun mengharapkan kematian? Boleh tak tuan-tuan kita minta mati? Berdasarkan kepada bab yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, bab dilarang untuk kita meminta mati dan berdoa untuk minta mati disebabkan adanya mudarat ataupun musibah yang menimpa harta ataupun tubuh badan kita. Ni kata Imam Al-Qurtubi, tidak boleh, dilarang. Ulama mengeluarkan hukumnya makruh kita meminta kematian disebabkan musibah yang menimpa kita. Musibah yang menimpa ni apa tuan-tuan? Musibah duniawi. Musibah yang bersifat duniawi. Kenapa kita sebut duniawi? Kita akan sebutkan nanti insya-Allah sebabnya kenapa. Ini berdasarkan kepada hadis yang sahih muttafaqun alaih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Nabi larang kita untuk meminta dan mengharapkan kematian. Nabi tak bagi. Lidurrin nazala bihi, sebab adanya musibah, kesusahan yang menimpa kamu. Kalau tuan-tuan fikirlah balik, tuan-tuan fikir balik sebelum kita nak bincang tentang hukum minta mati ni lebih panjang. Sanggup tak tuan-tuan minta mati? Minta mati sekarang. Bahasa paling mudah. Sanggup tak tuan-tuan kalau saya cabar malam ni sekali dengan imam? Saya cabar imam sekali dengan semua. Malam ni sanggup tak semua ambil cabaran kita mengaminkan doa imam bersungguh-sungguh? Minta supaya imam doakan dalam doanya lepas solat, ya Allah, matikan kami semua sebelum sempat kami sampai ke rumah. Sanggup tak tuan-tuan ambil cabaran ni?
Oh, kita fikir 2-3 kali juga. Sebab manusia pada asalnya bila mana dia berada pada keadaan yang senang, dia tak minta mati. Dia takkan minta mati. Tapi apabila berada dalam kesusahan dia akan minta mati. Dan kalau tuan-tuan lihat antara contoh yang paling hampir dan Allah nampakkan perkara ni kepada kita semua, apa yang berlaku ketika mana perintah kawalan pergerakan berlaku, PKP baru ni, direkodkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Setakat yang saya baca, dianggarkan mereka yang membunuh diri ketika mana tempoh PKP tersebut mencecah puluhan ribu manusia yang bunuh diri. Ramai tu, Pak. Angka bunuh diri masa PKP mencecah puluhan ribu, tuan-tuan. Ramai. Jadi masa tu manusia berhadapan dengan apa, tuan-tuan? Berhadapan dengan kesulitan hidup, kesusahan. Dan Nabi SAW dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya, Nabi faham manusia ni masa senang dia tak minta mati, tapi tunggu dia masa susah, dia akan minta mati. Dan gambaran minta mati ni bunuh dirilah. Gambaran minta mati antaranya adalah bunuh diri. Dan Nabi SAW melarang kita untuk minta mati. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama, kerana musibah yang datang daripada siapa? Kesusahan yang menimpa kita ni datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kesusahan ini menimpa kita, lalu kita nak lari daripada musibah tadi, lari dalam bentuk kita tak suka, maka seolah-olah kita tidak suka akan ketentuan Allah. Sedangkan apabila kita ditimpa musibah, sepatutnya kita kena buat apa? Kita kena sabar. Sabar, redha akan ketentuan Allah. Maka itu yang sepatutnya. Sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita, apabila kita ditimpa musibah, antaranya apa yang Nabi buat? Bila mana Nabi ditimpa satu kesulitan, Nabi akan solat. Apabila Nabi menghadapi kesulitan, Nabi akan solat. Minta kepada Allah, Tuhan yang menurunkan kesusahan. Allah yang menurunkan kesusahan dan Allah yang mengangkat kesusahan tadi. Maka Nabi ajar apabila kita ditimpa kesusahan, ditimpa masalah, jumpa Allah Ta'ala terlebih dahulu. Dan ini berdasarkan kepada satu hadis, tuan-tuan, disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang ditimpa kesusahan, fa'anzalaha linnas, kata Nabi SAW, barang siapa yang ditimpa kesusahan lalu disebabkan kesusahan tadi dia jumpa manusia dulu, dia minta dengan manusia dulu. Dia ada masalah duit, dia jumpa manusia dulu. Dia ada masalah apa-apa, dia jumpa manusia dulu, dia lupa Allah. Maka kata Nabi SAW, masalahnya takkan selesai. Masalahnya takkan selesai. Sehingga ulama kata, kalaulah contoh dia ada masalah hutang kena bayar RM500 segera, contohlah kan, kena bayar RM500, tapi dia tak jumpa Allah dulu, dia tak minta pada Allah, dia minta pada manusia dulu. Selesai masalah dia, minta seorang dapat 100, minta seorang dapat 50, dapat 500, bayar, selesai. Maka kata ulama, Allah akan menimpakan kesusahan kepada orang ini yang lagi besar daripada kesusahan yang pertama ni. Sebab bila mana dia ada masalah, dia jumpa manusia dulu. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa yang ditimpa kesusahan hidup, fa'anzalaha lillah, lalu dengan masalah tadi dijumpa Allah dulu, maka Allah akan segerakan kesulitan tadi diangkat. Allah akan permudahkan urusan yang dihadapi tadi. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ada masalah, yang pertama sabar, solat. Yang kedua solat, minta pada Allah dulu supaya Allah permudahkan. Kemudian jumpalah usaha ikhtiar semua tu selepas daripada itu. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, apabila kita ditimpa musibah, yang ketiga adalah minta kepada Allah pahala dan minta benda yang lebih baik sebagai ganti. Minta kepada Allah pahala dan minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, bagilah pahala yang kekal abadi di atas musibah yang kau timpakan kepada aku, dan gantikanlah yang lebih baik. Agak-agak Allah boleh bagi tak, tuan-tuan? Allah boleh bagi. Mungkin musibah yang menimpa kita ni, tuan-tuan, sementara je, sekejap. Musibah ni datang dan pergi, tuan-tuan. Macam mana ke tuan-tuan tengok hujan,
Ada kejap hujan, ada kejap panas, macam tu juga musibah. Dan apa yang kekal adalah pahala dan dosa. Selagi mana musibah ini lalu dan datang dan pergi, dia akan berlalu. Setakat itulah kita akan menentukan sama ada di sepanjang kita melalui musibah ini dapat pahala ataupun dosa. Maka itulah yang akan kekal bersama dengan kita. Jadi ulama mengatakan bahawa saat ketika mana musibah kali pertama menimpa kita, pahala dia besar. Ketika mana musibah kali pertama menimpa kita, saat kali yang pertama, pahalanya besar. Tapi berlalu masa, pahala sabar tu akan mengecil. Orang yang sabar selepas 2-3 hari, masalahnya ada satu masalah, hari pertama dia tak sabar, hari kedua dia tak sabar, hari ketiga baru dia sabar, pahala dia kecil. Sebab pahala sabar ni tuan-tuan, kali pertama dia besar, makan masa pahalanya akan mengecil. Jadi orang yang sabar ketika mana kali pertama ditimpa musibah, pahalanya amat besar. Dan yang kedua, minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Diceritakan bahawa dalam satu riwayat, ada salah seorang daripada sahabiyah, sahabat Nabi yang wanita ni, meninggal suami dia. Lalu Nabi ajar dia doa ni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, bagi aku pahala, bagi aku ganti yang lebih baik. Maka pada ketika itu tidak ada suami yang lebih baik daripada suami dia. Akan tetapi berkat daripada doa yang diamalkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW, akhirnya Nabi SAW menjadi suami dia. Allah ganti lebih baik. Jadi tuan-tuan yakinlah dengan doa yang tuan-tuan mohon kepada Allah, bila mana tuan-tuan berhadapan dengan musibah. Jadi ini antara yang meringankan musibah kita. Minta pada Allah ganti yang lebih baik, Allah akan bagi insya-Allah tuan-tuan. Okay, baik, kita berbalik kepada hadis yang tadi tuan-tuan, iaitu Nabi larang kita minta mati apabila adanya musibah yang menimpa kita. Kemudian Nabi sebut, kalaulah nak minta mati juga, tak bolehlah nak minta mati juga, berat nak minta mati juga. Maka kata Nabi SAW, maka berdoalah dengan doa ni. Nak doa boleh minta mati, tapi doanya kena ikut cara dan spesifikasi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan bahawa kalau ingin berdoa juga untuk minta mati, baca doa ni, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, ya Tuhan aku, hidupkan aku selagi mana kehidupan ini baik untuk aku. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, Nabi ajar doa apa tuan-tuan? Doa minta mati. Nabi ajar doa minta mati. Tapi dalam doa ni apa yang Nabi ajar? Di permulaan doa ni, ya Allah, hidupkan aku. Ini bukan doa minta mati wahai Nabi. Tapi Nabi suruh baca doa ni. Bila mana kita nak minta mati, baca doa ni, ya Allah, hidupkan aku selagi mana kehidupan ini baik untuk aku. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu bahawa apabila kamu nak mohon kepada Allah kematian, yang paling penting adalah bersangka baik pada Allah. Belum tentu musibah yang menimpa kamu ini selesai hidup kamu, tak boleh buat apa dah. Boleh jadi ada kebaikan-kebaikan yang Allah nak bagi selepas daripada itu, kita tak tahu. Maka sebab itu apabila kita berdoa untuk minta mati, baca doa ni tuan-tuan, ya Allah, hidupkan aku selagi mana kehidupan ini baik untuk aku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Matikan aku wahai Allah sekiranya mati itu baik untuk aku. Last sekali baru minta mati. Yang pertama sangka baik dulu pada Allah. Boleh jadi Allah nak bagi benda yang baik lepas daripada itu, kita tak tahu. Katakanlah contoh tuan-tuan, baru beli kita X19 baru keluar tuan-tuan Proton baru keluar X19, tiba-tiba kita dialami dengan satu musibah, kemalangan jalan raya, kereta habis rosak. Musibah tuan-tuan, baru beli kereta. Kita baca doa ni tuan-tuan, boleh jadi Allah nak bagi kereta yang lebih baik, kita pun tak tahu. Kadang-kadang mungkin kereta ni kalau hidup dengan kita lebih lama, bukan setakat kereta je pergi, kita pun pergi sekali, ada masalah dan sebagainya. Kita tak tahu. Jadi kebaikan ni Allah tahu mana yang baik, mana yang tak baik untuk kita. Maka kita serahkan kebaikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan juga bahawa antara doa yang Nabi baca sebelum Nabi bagi salam, tuan-tuan selalu baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Semua itulah 4 doa tu.
Selain daripada doa ni tuan-tuan, antara doa yang Nabi baca juga adalah doa ni. Sebelum Nabi bagi salam, antara yang Nabi juga baca adalah doa ni tuan-tuan. Jadi doa ni adalah doa yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Baik. Itu tentang persoalan minta mati apabila ada musibah dunia. Pada asalnya tak boleh. Kita dah bincang sebabnya kenapa. Dan kalau nak minta mati juga kena ikut seperti mana apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, sebab yang kedua apa tuan-tuan yang saya lupa nak sebut, sebab umur yang Allah berikan kepada kita ini adalah satu benda yang sangat bernilai. Umur yang Allah bagi pada kita ni tuan-tuan, hari demi hari kita makin hidup, adalah benda yang bernilai di sisi Allah. Sebab itu ada diceritakan dalam satu riwayat tuan-tuan, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Talha. Talha tuan-tuan, Talha ni dia pernah melihat satu peristiwa yang pelik bagi hidup dia. Ada dua orang laki-laki dalam suku kabilah Arab masuk Islam serentak depan Nabi SAW. Ada dua orang masuk Islam serentak depan Nabi SAW. Ditakdirkan cerita tuan-tuan, salah seorang daripada dua orang ini mati terlebih dahulu, mati syahid di medan peperangan, mati terlebih dahulu. Dan ada seorang ni lagi mati setahun kemudian, dan juga diceritakan dalam riwayat yang pelbagai dia mati syahid juga. Cuma mati syahid dia lagi special sebab apa? Dia mati sebagai murabit fi sabilillah. Ni saya tak boleh cerita panjang tuan-tuan, menjaga perbatasan keamanan negara. Yang diceritakan oleh Nabi SAW, tidak ada amalan salih, amal jariah yang mana tidak akan terputus sehingga hari kiamat melainkan amalan ni. Segala amalan yang kita lakukan tuan-tuan, amal jariah, tuan-tuan sedekah, orang ambil manfaat, tuan-tuan wakaf, orang ambil manfaat, semuanya sampai satu masa akan terputus pahala dah. Akan tetapi pahala mati dan menjaga keamanan negara daripada musuh Islam, pahalanya akan berkembang sehingga hari kiamat. Okey, insya-Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Sayyidina Muhammad Madinah wa syarqa wa farjatan haqqa maqam Muhammad. Kita berbalik kepada bismillah. Kita berbalik kepada kisah tadi tuan-tuan. Talha nampak ada dua orang laki-laki yang masuk Islam serentak. Salah seorang daripada mereka mati syahid terlebih dahulu, dan yang kedua mati syahid juga, akan tetapi mati dalam keadaan menjaga perbatasan keamanan negara setahun kemudian. Lalu Talha pada satu ketika, pada satu malam dia tidur, dia bermimpi. Dia seolah-olah berada di hadapan pintu syurga. Kemudian keluar daripada pintu syurga, memanggil lelaki yang mati kemudian. Mati lambat sikit, setahun kemudian, masuk syurga terlebih dahulu. Barulah dipanggil lelaki yang mati awal tadi, yang juga mati syahid, masuk buat kali yang kedua. Lambat sikit. Jadi Talha bangun daripada tidur, dia rasa bingung. Macam mana orang yang mati syahid terlebih dahulu masuk lambat, sedangkan orang ni mati syahid terlebih dahulu masuk lambat, yang mati lambat masuk awal. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi ceritakan, kerana, yang mudah tuan-tuan nak faham, pada riwayat yang pelbagai, kerana lelaki ini telah melakukan sujud yang begitu banyak pada masa setahun. Dalam masa satu hari tuan-tuan, berapa banyak kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib? Kita solat 17 rakaat, betul tak? Ke 18, 17. Dalam satu kali rakaat kita lakukan, kita buat dua kali sujud. Jadi 17 darab dengan 2 dapat 34. Jadi kalau tuan-tuan kalikan dengan setahun, tuan-tuan akan dapat sekurangnya dengan solat wajib sahaja kita telah sujud kepada Allah sebanyak 1800 lebih kali. Jadi orang yang hidup setahun kemudian, dia hidup seolah-olah telah melakukan sujud yang begitu banyak. Sehingga Nabi mengatakan bahawa barang siapa yang melakukan satu sujud kepada Allah ikhlas, Allah akan angkat satu darjat. Bayangkan orang yang hidup setahun ni dah buat 1800 kali sujud, maka darjatnya lagi tinggi daripada orang yang pertama yang mati awal. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, antara rahsianya juga disebutkan dalam riwayat yang lain, kerana lelaki yang mati lambat ini sempat melalui bulan Ramadan dan adanya malam Lailatul Qadar. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, inilah menunjukkan bahawa betapa umur yang Allah bagi kepada kita ini satu benda yang bernilai. Nabi mengatakan dalam satu hadis, khairun nas man tala umurhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang umur dia panjang dan diisi dengan umur yang panjang tadi dengan kebaikan-kebaikan yang melayakkan dia untuk mendapat syurga yang lagi tinggi daripada orang lain. Dan Nabi mengatakan dalam satu hadis yang lain bahawa di antara satu darjat syurga dengan darjat yang lain, seperti mana kita tengok bintang dekat langit. Ni malam ni kalau tuan-tuan tengok, sebelum tuan-tuan masuk kereta, tuan-tuan naik motor, tuan-tuan tengok kat langit, kalau langit cerah, tengok bintang dekat langit. Begitulah perbezaan di antara darjat orang yang lagi semangat melakukan ketaatan kepada Allah, lagi semangat meninggalkan maksiat, daripada kita di syurga nanti tuan-tuan. Itu beza darjat tuan-tuan. Jadi itu sahaja saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan. Saya mohon maaf kerana telah mengambil masa. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Saya tak sempat nak habiskan tentang hukum minta mati ni. Ada bahagian yang kedua, kita akan moga-moga kita dapat bertemu pada kuliah yang akan datang. Kita bincang lagi insya-Allah tentang hukum minta mati pada bahagian yang kedua ni insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.